Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih kerana memberikan peluang kepada Shah Alam untuk membahaskan rang undang-undang perbekalan 2025. Terlebih dahulu, Shah Alam ingin merakamkan penghargaan dan ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan di atas pembentangan belanjawan 2025 yang bertemakan membugar ekonomi, menjana perubahan, mensejahtera rakyat. Shah Alam rasa begitu berbesar hati dan berbangga dan rasa sukacita kerana Yang Berhormat Menteri Pendidikan ada bersama ketika ini. Shah Alam berpandangan bajet ini adalah merupakan belanjawan yang responsibel dan juga responsif, yang bertanggungjawab mengurus keuangan negara, berterusan mengurangkan defisit fiskal dan berusaha gigih memulihkan ekonomi negara, yang konsisten melakukan reformasi tata kelola di pelbagai lapisan pentadbiran kerajaan dan juga agensi, yang peka menyelami keperluan rakyat dan bersegera meningkatkan keupayaan berbelanja melalui pelbagai inisiatif kebajikan rakyat yang memerlukan. Dalam belanjawan 2025 ini, Kementerian Pendidikan Malaysia terus menerima peruntukan yang tertinggi. Malah pada tahun 2025, sebanyak 64.1 bilion ringgit, iaitu kenaikan 5.4 bilion ringgit diberikan kepada KPM dan merupakan yang tertinggi dalam sejarah. Selain perbelanjaan mengurus, sejumlah besar peruntukan adalah untuk menaik taraf dan penyelenggaraan sekolah di seluruh negara. Sementara itu, KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi juga menerima 18.1 bilion ringgit, iaitu kenaikan berjumlah 1.8 bilion ringgit pada tahun 2025 dengan bertujuan untuk memperkasa dan menambah baik kemudahan prasarana institusi pendidikan tinggi. Jika dicampur kedua-duanya, KPM dan KPT, sejumlah 19.4%, yakni hampir 20%, bermaksud 1/5 daripada belanjawan negara diperuntukkan untuk sektor pendidikan, membuktikan komitmen kerajaan memastikan ketersediaan modal insan untuk membangunkan negara. Bermakna satu beban yang cukup besar, Yang Berhormat Menteri, yang perlu digalas untuk memastikan negara kita maju ke hadapan dengan melangkah berani. Kendati pun begitu, merujuk kepada laporan daripada Bank Dunia pada April 2024, taraf pencapaian murid-murid masih lagi belum memuaskan, terutamanya dalam bidang STEM. Hanya 58% pelajar menguasai kemahiran membaca menjelang akhir tahun 5. Laporan berkenaan juga menyatakan bahawa pelajar, guru-guru dibebankan dengan banyak masa di luar kelas terkait hal-hal lain berbanding dengan urusan pengajaran dan pembelajaran PDP. Keluhan daripada ibu bapa dan juga masyarakat luar sering kita dengar. Saya juga turut tersentuh apabila mereka sering menyebutkan tentang kedudukan sistem penilaian dan peperiksaan kita. Ramai yang berpandangan ataupun meminta supaya UPSR perlu dikembalikan. Betul kita ada UASA, ujian akhir sesi akademik, tetapi ia lebih menumpukan kepada penguasaan subjek, kurikulum dan co-kurikulum. Ibu bapa tak faham. Dia nak tahu berapa grade anak dia. 75% ke, 80% ke, dapat A ke, dapat B ke, dia tak ada. Itu tidak tangible. Sebab itu dia tak boleh nak nilai. Itu satu hal. Pelajar-pelajar yang bijak, yang mungkin nak pergi ke sekolah berasrama penuh, mungkin mereka ini memang belajar dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan itu. Tetapi pelajar yang tidak ada keinginan itu,
Bila tidak ada peperiksaan, dia tidak ada rasa drive untuk belajar, tidak ada motivasi, tidak ada gaya pengukur bagi mereka sebagaimana yang pernah kita lalui sebelum ini. Namun kita faham, dasar pendidikan tidak boleh sesuka hatinya diubah setiap 2 ataupun 3 tahun. Kalau dasar PBS, penilaian berdasarkan sekolah, dan PBD, penilaian bilik darjah, sedia ada ini diteruskan, apakah perancangan kementerian untuk memulihkan kepercayaan ibu bapa terhadap sistem pendidikan negara yang seolah-olahnya sedikit tercalar? Dan bagaimanakah kementerian bercadang untuk menambah baik dasar sedia ada bagi membantu mengurangkan beban guru terhadap aktiviti sokongan agar mengembalikan tumpuan mereka kepada tugas hakiki PDP di dalam kelas. Selain itu, Shah Alam juga ingin menghargai usaha kerajaan yang memberikan fokus untuk penyasaran semula subsidi pendidikan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Menurut ucapan Belanjawan 2025 tempoh hari, hampir 30% subsidi pendidikan, iaitu di sekolah berasrama penuh, dinikmati oleh keluarga yang berpendapatan tinggi. Bagaimana hal ini boleh berlaku? Hal yang sama turut berlaku dalam kemasukan ke institusi pendidikan tinggi awam. Sebelum tadi ke sekolah berasrama penuh, tapi dia juga berlaku di institusi pendidikan tinggi. Kalau ini berlaku, maka ia merupakan satu diskriminasi yang terlindung dalam sistem pendidikan kita. Persoalannya, apakah kaedah dan juga mekanisme yang akan digunakan pakai oleh kerajaan untuk memastikan anak-anak kita daripada golongan yang tidak berkemampuan tidak terpinggir kerana subsidi yang diberi kepada golongan yang kurang layak ataupun kurang berhak untuk menerimanya. Saya tinggalkan dulu sekejap pendidikan, tetapi Menteri jangan lari, nanti kita akan jumpa di peringkat jawatan kuasa. Baru-baru ini negara telah dikejutkan dengan insiden perbalahan terkait kepatuhan terhadap sijil halal. Ia tidak sewajarnya menjadi polemik jika semua pihak mengambil sikap positif seperti mana yang disebut oleh Stephen Covey dalam The 7 Habits of Highly Effective People. Habit yang kelima, seek first to understand, then be understood. Fahamilah terlebih dahulu, barulah anda akan difahami. Ia sikap mendengar pandangan dan perasaan orang lain, melihat sesuatu perkara menurut sisi pandangan mereka, mendengar dahulu sebelum melatah. Kemudian berilah buah fikiran dengan penuh keyakinan, bukan dengan sentimen dan juga perasaan. Justru itu Shah Alam memuji tindakan kerajaan mempercepat pengurusan sijil halal ini. Ini yang lebih penting, kecekapan pengurusan. Dengan menambah sebanyak 100 orang juru audit bagi halal JAKIM. Sistem My-e-Halal juga ditambah dengan memusatkan 20 agensi kerajaan dan 100 badan pensijilan halal luar negara di bawah satu platform dalam belanjawan kali ini. Memang kita tahu industri halal ini sedang berkembang dengan pesat, menjangkau sehingga $2.8 trilion menjelang tahun 2025. Dan ia juga bakal menyumbang sehingga 8.1% menjelang 2025 menerusi Pelan Induk Industri Halal 2023 jika kita uruskan dengan betul. 8.1% daripada KDNK, daripada industri halal merupakan satu jumlah yang besar. Dan potensi itu sebenarnya lebih luas lagi kalau semua boleh memahami. Tak perlu kita nak memaksakan kepada orang, mereka sendiri akan datang sekiranya mereka dapat menghayati kebersihan, kesucian dan juga permintaan yang ada dalam dunia orang-orang Islam ini. Dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan global, satu peluang yang wajar diterokai ialah pendidikan halal management. Kita telah diiktiraf sebagai pemimpin dalam industri halal
kini tiba masanya kita memperkukuhkan peranan tersebut dengan menawarkan program halal management kepada pelajar antarabangsa. Kursus ini bukan sahaja akan menarik pelajar dari negara-negara Islam, tetapi juga mereka yang berminat dengan industri halal yang berkembang pesat di negara-negara bukan Islam. Oleh sebab itu, Shah Alam menyarankan agar pendidikan halal management dijadikan sebagai tarikan pendidikan utama di Malaysia seiring dengan agenda pemerkasaan industri halal yang kita sama-sama pelopori. Datuk Yang di-Pertua, Shah Alam menyokong penuh usaha kerajaan dalam meningkatkan paras gaji minimum daripada RM1,500 kepada RM1,700. Peningkatan ini perlu dalam mengangkat nilai dan taraf hidup pekerja selari dengan kenaikan kos sara hidup golongan berpendapatan rendah yang menerima gaji di paras minimum. Dalam pada itu ramai melahirkan kebimbangan. Kenaikan gaji minimum ini akan menyebabkan kenaikan kos operasi, akhirnya menyebabkan kenaikan kos barangan dan juga kos perkhidmatan. Namun Shah Alam melihat langkah terbaik kenaikan gaji ini perlu diiringi dengan peningkatan produktiviti dan kecekapan. Maka kos pengeluaran tambahan dapat diserap tanpa perlu meningkatkan harga barangan ataupun harga sesebuah perkhidmatan. Ia boleh dicapai melalui penguasaan dalam teknologi terkini, otomasi, latihan reskilling dan upskilling serta penyusunan semula proses kerja yang lebih cekap. Persoalannya, apakah usaha kerajaan memastikan pelaksanaan gaji minima ini tidak memberi impak mendadak kepada industri PMKS? Apakah insentif kerajaan dalam memastikan tahap produktiviti negara ditingkatkan sesuai dengan dasar gaji minima ini? Datuk Yang di-Pertua mewakili anak-anak muda. Rasa macam muda. Muda, alhamdulillah. Shah Alam mengalu-alukan inisiatif kerajaan memperkenalkan step up financing berjumlah RM5 bilion untuk membantu anak-anak muda memiliki rumah pertama. Sebelum ini, kerajaan telah pun memperluaskan akses pembiayaan perumahan skim jaminan kredit perumahan sehingga kini RM12.8 bilion dalam bentuk jaminan kerajaan telah diluluskan kepada lebih 53,000 pembeli rumah pertama. Satu insentif yang memberi nafas kepada golongan berpendapatan rendah untuk memiliki kediaman sendiri. Namun sebagai langkah jangka panjang yang lebih berdaya tahan, harga hartanah hendaklah distabilkan. Kenaikan harga angkara spekulator mesti dihentikan. Yang berhormat, sila gulung. Ya, hampir menggulung. Sebagai langkah pencegahan dan kawalan, cukai kekosongan ataupun vacancy tax boleh diperkenalkan. Cukai ini bertujuan mengurangkan kadar rumah kosong dalam pasaran, mengenakan levy kepada pemilik yang membiarkan rumah mereka kosong tanpa penghuni untuk tempoh yang berpanjangan. Dalam penambahan unit yang tersedia, harga rumah akan lebih terkawal, membantu mengurangkan kesan kenaikan harga dan memudahkan anak-anak muda mendapat kediaman mereka sendiri. Persoalannya, bersediakah kerajaan mengambil contoh Kanada, Australia, Perancis dan Ireland yang telah pun memperkenalkan cukai kekosongan ataupun vacancy tax ini? Akhirnya, sebagai penggulungan, Belanjawan 2025 menyebut ikhtiar memperkasa institusi parlimen dan reformasi perundangan sebagai sebahagian daripada agenda perubahan. Agenda ini pasti akan lebih bermakna jika kerajaan dapat memperjelas dan menyegerakan beberapa reformasi terkait Akta Perkhidmatan Parlimen, Akta Pemisahan Kuasa AG dan juga PP, Akta Pendanaan Politik, Akta Perlindungan Pemberi Maklumat. Shah Alam ingin bertanya apakah perkembangan penyediaan RUU melibatkan akta tersebut, kerana sebahagiannya sebelum ini disebut sebagai the low hanging fruits. Namun sehingga kini bunga pun belum kelihatan menguntum. Elek, RM1. Semangat Depa Bali. Tutup fungsi.
Akhirnya Shah Alam ingin mengingatkan akan kata-kata tokoh pengurusan terkenal Peter Drucker yang pernah berkata, "The best way to predict the future is to create it." Dengan iltizam kerajaan Madani, kita melihat Belanjawan 2025 sebagai peluang untuk membentuk masa depan Malaysia yang lebih bertanggungjawab. Kepada rakan-rakan kaum India, di Pavali Nal Valtukal, Adatorum Nala Eroterum. Shah Alam mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam. Ingin saya mengingatkan Dewan, kita dalam injury time bahawa peraturan 12.3 saya hanya layak memanjangkan 15 minit. Terima kasih.